Assalamualaikum Kak Munazida. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Alhamdulillah pada pagi ini seperti biasa, dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan kehendak-Nya Allah, dengan inayah-Nya Allah, dengan pertolongan-Nya Allah, Allah Ta'ala telah bangunkan hatinya kita. Dan afwalakum, Allah Ta'ala telah bangun hatinya kita. Bangun tu macam mana? Untuk kita bersama-sama duduk mendengar santapan rohani. Waalaikumsalam Kak Munazida. Ya Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama berhimpun walaupun secara alam maya, untuk bersama-sama. Bukan sahaja kita nak bangunkan dirinya kita pada pagi hari, tuan-tuan. Bukan sahaja kita nak bangunkan dirinya kita pada subuh hari, tuan-tuan. Tetapi mudah-mudahan dengan hashtag santapan rohani pada pagi ini, dan yang kita akan menyambung nasihat daripada Jibril alaihissalam, mudah-mudahan kita akan mendengar juga dan menghidupkan hatinya kita pada malamnya hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamba ulang balik. Mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ini, bila mana kita berhimpun dalam hashtag santapan rohani, bukan sahaja kita nak Allah Ta'ala menghidupkan kita pada paginya hari, Allah Ta'ala beri kita kekuatan, Allah Ta'ala beri kita ilhaman, Allah Ta'ala beri kepada kita power untuk kita boleh berhimpun, untuk kita boleh istiqamah dan melihat live pada tiap-tiap pagi jam 9 dalam hashtag santapan rohani. Tetapi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang kita dengari pada pagi ini, kita minta, kita berdoa. Jom bersama-sama tuan-tuan aminkan. Amin, amin, amin. Mana amin tu istajib, perkenankan oleh kamu ya Allah, perkenankan. Jadi kita nak Allah Ta'ala membangunkan kita juga pada malamnya hari, pada dininya hari, pada waktu yang ketika tu orang masih lagi berdengkur, orang masih lagi tidur, orang masih lagi tak tahulah dekat mana. Tapi pada waktu yang sama kita nak Allah Ta'ala pilih kita. Sebagaimana tuan-tuan boleh berhimpun di pagi hari, kita nak juga kita dihidupkan pada malamnya hari. Baik, jadi apa khabar anda pada pagi ini? Seperti biasa, bagi menyatakan kesyukuran kita di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya kita. Waalaikumsalam Siti Nur Aisyah. Jadi ayo bersama-sama kita bersyukur. Dan di antara tanda kesyukuran tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan update apa khabar anda di sana. Dan apa khabar anda di sana? Banyak menyanyi pula pagi-pagi ni. Apa khabar anda di sana? Sila nyatakan kesihatan tuan-tuan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba Ismi Muhammad Irwan bin Muhammad Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana belum mati, hamba akan bersama dengan tuan-tuan dan dalam hashtag santapan rohani dalam bicara kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Baik, jadi setelah tuan-tuan menyatakan kesihatan tuan-tuan, jadi perkara yang kedua ialah bagi nak memastikan yang kita belajar pada pagi ini mencapai kepada maksud. Balik, bagi nak pastikan pada pagi ini kita mencapai pada maksud. Sebab apa tuan-tuan? Hari ini kita akan bersembang, kita akan mendengar wasiat daripada Jibril alaihissalam, daripada penutup 7 wasiat Jibril berkenaan 2 yang di antaranya apa? Dengar elok-elok, dengar elok-elok. Segala kalam kita ni, segala ucapan kita ni tak bermanfaat. Tak bermanfaat langsung tak ada manfaat di sisinya Allah. Ada?
melainkan ada je perkara ni. Dah. Ni kalam kita ni duk cakap tak payah sembang lebong lah. Tak payah sembang bab kaya lah, sembang bab jutawan lah, sembang bab perniagaan lah. Ingat tuan-tuan, dan setiap kalam kita ni tuan-tuan akan merasakan langsung tidak memberi manfaat, melainkan ada perkara ni. Jadi sebelum tuan-tuan nak pastikan macam mana tuan-tuan nak dapat beramal pada pagi ini, jadi seperti biasa hamba nak tanya soalan yang kedua, supaya bila tuan-tuan on track, ni kaedah. Bila tuan-tuan on track, berada pada satu track yang mudah kita nak sokong, mudah hamba nak tolong, mudah hamba nak paksa tuan-tuan untuk bergerak. Dan bila mana tuan-tuan berada dalam on track, jadi soalan yang kedua, tolong jawab di ruangan komen, di manakah keadaan atau di manakah level yang anda berada pada hari ini. Dan kepada tuan-tuan yang baru masuk live kami, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kami ucapkan. Kepada yang senantiasa masuk live, jangan lupa jalankan dakwah. Dan jangan lupa jalankan dakwah. Ingat tuan-tuan, bila circle ni makin membesar, keberkatan makin banyak. Keberkatan makin banyak. Terima kasih kepada Mak Ngah dan Rosnani, ahlan wa sahlan, syukur masih diberi kesihatan. Dan kalau nak jawapan yang lagi baik Rosnani, sebab kami train student kami, sahabat-sahabat saya yang berada di Facebook dan sebagainya, kami train. Jawab begini, alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Hajah Rosnani? Alhamdulillah sihat Ustaz selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah. Kita nak jawapan begitu. Sebab peringatan ingat mati ni antara peringatan yang sokmo Nabi sebutkan. Kadang-kadang kita terlepas pandang, dan tak ada orang lain pun nak ingat kita kepada mati melainkan diri kita sendiri. Jadi bagi tuan-tuan, tolong update kepada tuan-tuan yang baru masuk live, yang tak tahu terpinga-pinga, dan apa aku nak tulis ni, di manakah label aku berada. Selagi dia bagi pula alamat rumah dia, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi dia bagi pula alamat pejabat dia, bukan itu yang hamba maksudkan. Cuba tengok update-update ataupun komen-komen sahabat-sahabat kita yang saya dah train mereka begitu lama. Dan di manakah keberadaan ataupun level yang anda berada pada hari ini? Tolong jawab. Saya seorang yang salik. Saya seorang yang salik. Saya seorang yang salik. Sebab minda kita ni tuan-tuan, mudah-mudahan dan bila kita dah sebut benda tu hari-hari, sama ada tuan-tuan tulis atau tuan-tuan sebut, saya seorang yang salik, saya seorang yang salik. Apa makna salik? Saya seorang yang dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Saya seorang yang dalam dalam track, yang dalam perjalanan menuju nak mendekatkan diri kepada Allah. Tu makna salik. Jadi matlamat hamba, kenapa hamba bina perkataan ni dan hamba ajak tuan-tuan menyebut pada tiap-tiap hari, supaya kita nak pastikan otak kita ni kita set dengan apa yang kita sebut hari-hari. Dan bila hari-hari kita sebut, mudah-mudahan dan kita berada pada track yang betul. Jelas ke jelas? Waalaikumsalam. Hello Fazlia. Hello pagi-pagi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kamsih bila khair. Baik. Jadi bila mana tuan-tuan dah update kesihatan, bila mana tuan-tuan dah update di manakah level yang kalian berada pada hari ini, dan jangan lupa sebelum kita menyambung bicara yang ke-6 dan ke-7, jangan lupa tuan-tuan tolong jalankan dakwah. Kerana dakwah itu indah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada Fazlia. Dan ini yang kita nak, kerana dakwah itu indah. Tolong pastikan love sentiasa berterbangan, like sentiasa berjalan. Dan hamba ulang, love tu bukan untuk hamba tuan-tuan. Bayangkan setiap kali tuan-tuan tekan love, tuan-tuan hantar love tu kepada hati orang yang anda sayang. Saya ulang balik. Setiap kali tuan tekan love tu, bayangkan, aku nak hantar love ni kepada hati orang yang aku sayang. Mudah-mudahan sampai tembus kepada hati mereka. Itu caranya. Jadi maknanya bila kalian tekan love, tekan like dan share pula nama mereka, kalau ada rahmat Allah, kalau ada kehendak Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita nak mereka bersama dengan kita, sebagaimana kita nak kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita bersama dengan para-para nabi. Amin. Kita bersama para-para anbiya, kita bersama para-para syuhada, kita bersama para-para orang-orang yang soleh, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalaulah kita nak berhimpun bersama orang yang baik-baik, walaupun kita ni tak berapa baik, jangan lupa tuan-tuan,
banyak lagi orang lain juga yang nak kepada kebaikan. Kadang-kadang kita terlupa nak ajak mereka. Dah? Jelas? Baik. Jadi adakah anda telah bersedia untuk menyambung bicara hashtag Santapan Rohani pada pagi ini dalam menyambung 7 wasiat Jibril yang mudah-mudahan apa yang kita dengari pada hari ini, saya tak nak Allah beri faham. Hari ini saya nak doa sungguh-sungguh kepada Allah. Saya tak nak Allah beri faham. Bahkan saya nak tuan-tuan Allah Ta'ala tukar kepada tindakan terus. Dua bab ni, dua maklumat wasiat akhir ni, hamba nak doa sungguh-sungguh. Saya nak Allah Ta'ala bukan ubah kepada kepahaman, bahkan Allah Ta'ala ubah kepada tindakan. Baik, jadi seperti biasa, kalau dah bersedia tolong type dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirawikan daripada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dah? Ma zala Jibrilu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu yaj'aluhu warisan wa ma zala yusini bin nisa hatta zanantu annahu sayahrumu talaqahunna wa ma zala yusini bil mamlukin hatta zanantu annahu yaj'al lahum waqtan ya'tiquna fihi wa ma zala yusini bis siwak hatta zanantu annahu fardatun wa ma zala yusini bis salah fil jamaah hatta zanantu annahu la yaqbalu Allah Ta'ala illa fil jamaah wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta zanantu annahu la nauma bil lail. As-sabi' wa ma zala yusini bi dzikrillah hatta zanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Baik, kita sambung yang ke-6 dan yang ke-7. Yang pertama, dan kita ulang balik sedikit bagi nak mengambil adab. Boleh jadi ada sahabat-sahabat yang baru. Sekejap tuan-tuan, kita ulang bacaan. Yang pertama, tak jemu-jemu Jibril mewasiatkan kepadaku berkenaan jaga tetangga, seolah-olah aku nak ambil mereka ni macam adik-beradik dah, macam kaum kerabat. Satu, kita dah syarah. Yang kedua, wa mazala, tak jemu-jemu juga Nabi Jibril mewasiatkan kepadaku berkenaan jaga isteri, ajak isteri, didik isteri, dan seolah-olah cerai itu jadi haram. Seolah-olah cerai itu jadi haram. Dua, kita dah syarah. Yang ketiga, dan selalu sangat Jibril berwasiat kepadaku. Saya ulang balik kepada tuan-tuan yang ada mendengar live semalam, wasiat bukan nasihat. Level wasiat lebih highest daripada nasihat. Nasihat tu biasa, kalau wasiat luar biasa. Ingat kaedah. Yang ketiga, selalu sangat Jibril mewasiatkan kepadaku berkenaan jangan pandang hina kepada hamba abdi. Seolah-olah kalau Tuhan nak merdekakan dia al-an, sekarang Allah Ta'ala boleh merdekakan. Jadi apa mafhumnya? Bagaimana pandangannya kita kepada setiap makhluk, kafir, Hindu, tua, muda, jahil, alim, semua tu ada pandangan yang baik. Jelas? Yang keempat, selalu sangat Jibril berwasiatkan kepadaku bisiwak, berkenaan pakai kayu sugi. Seolah-olah dah macam nak jadi wajib dah. Seolah-olah dah macam nak Nabi Jibril mewajibkan. Empat, kita dah syarah. Yang kelima, semalam punya cerita. Wa mazala, sokmo sangat Jibril mewasiatkan kepadaku tentang solat jemaah. Solat jemaah, seolah-olah aku menyangka solat ni Tuhan tak terima kalau tak buat berjemaah. Jelas? Itu 5 yang telah kita bahas. Sambung yang ke-6. Bersedia untuk menaik Dayang Badariah, dan juga kepada sahabat yang lain yang suka menulis, ahlan wa sahlan, tahniah hamba ucapkan. Hamba nak ucapkan juga syukran jazilah khairal jazak kerana bantu hamba supaya sahabat yang lain mudah dapat maklumat, copy paste dan sebagainya. Terima kasih pada Hajah Nur Hayati. Yang ke-6, wa mazala yusini biqiyamil lail hatta zanantu annahu la nauma bil laili. Tulis di ruangan komen. Yang ke-6 apa dia? Selalu sangat Jibril mewasiatkan kepadaku berkenaan bangun malam. Selalu sangat wasiat Jibril mewasiatkan kepadaku biqiyamil lail, dengan berjaga pada malam, beribadah pada malam, menghidupkan malam. Hatta, sehingga aku menyangkakan malam tu langsung tak boleh tidur dah. Allahumma salli ala Muhammadin.
sehingga aku menyangkakan malam tu langsung tak boleh tidur. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat yang berada di Facebook ataupun yang berada di IG, bila mana kita mendengar nasihat ini, saya ulang balik, ingat tuan-tuan ingat poin ini sampai mati. Tok Guru hamba Muhammad Zuhdi, apa khabar Ustaz Yusaini kita? Allahumma salli ala Muhammadin. Baik, tuan-tuan dengar dah? Setiap kali tuan-tuan mendengar sesuatu nasihat, maka ingat, benda ni, cabaran ni, kelakuan ini, kelemahan ini ada pada kita. Jadi saya tunjuk ke atas diri hamba sendiri. Ya Allah, aku ni lihat dia bangun malam. Hari ni aku dengar pula wasiat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Dan wa mazala, selalu sangat yusini biqiyamil lail. Dan dinasihatkan kepadaku agar berjaga malam. Kerana apa? Hatta zanantu annahu la nauma lahu, sehingga aku merasakan malam ni langsung tak boleh tidur dah. Langsung tak boleh tidur. Baik. Bila sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, banyak sangat cara qiyamul lail ni. Cuma hamba nak kembangkan minda tuan-tuan, lebih-lebih lagi muslimat yang banyak melihat kita pada pagi ini. Dan tahniah hamba ucapkan, bila sebut qiyamul lail, tidak semestinya as-salah. Ustaz, saya period lah Ustaz, saya uzur lah Ustaz. Dan nanti saya bangun malam, saya nak buat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Saya ulang balik tuan-tuan, bila sebut qiyamul lail, bukan semestinya memberi faham solat tahajud, solat tasbih, solat taubah. La, bukan khusus bagi begitu. Bermakna apa jua amalan tuan-tuan boleh lakukan dalam keadaan mendirikan malam. Saya bagi contoh yang paling mudah dahulu. Saya bagi contoh yang paling mudah kepada muslimat yang uzur. Amalan ni best gila. Kalau tuan-tuan boleh buat, jangan sampai gila sudah. Tak apa, biar gila akhirat, biar gila Allah, biar gila Rasul daripada gila dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Biar gila akhirat tak apa, biar kata kita gila. Dah? Kau ni gila lah, bangun pagi-pagi cakap sorang-sorang, bersembah sorang-sorang. Apa tu, baca bihak seorang-seorang, akulah seorang yang hebat, akulah seorang yang baik sangka. Contoh. Jadi maknanya, bila bangun malam ni tuan-tuan, contoh muslimah yang uzur dan yang period dan sebagainya, tuan-tuan boleh bertafakur di antara amalan yang paling hebat. Dan sebab sabda Nabi SAW, tafakkur sa'ah, berfikir satu saat. Satu saat tuan-tuan pada perkara yang dijadikan oleh Allah, khairun, bukan 1 minit, bukan 10 minit. Kata Nabi, tafakkur sa'ah, 1 saat saja. Tuan-tuan berfikir di atas perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Tuhan takdirkan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan timpakan, apa yang Tuhan ilhamkan, apa yang Tuhan jadikan pada kehidupan yang kita. Ya Allah, dah, apa hikmah semalam ni? Dah, bangun pukul 4 pagi duk fikir, duduk atas katil nak sembahyang uzur. Ya Allah, apa hikmah semalam ni ya Allah? Dah, buat-buat tak jadi ni. Jadi maknanya, sekejap. Khairun, terlebih baik daripada solat sunat 70 rakaat. Tuan-tuan, orang bangun malam agak-agak 70 rakaat dia boleh buat tak? Bahasa mudah. Bangun malam nak buat solat sunat 70 rakaat pada adat kita. Jangan bicara bi ghairi adatin, selain adat tu cerita lain. Adat kehidupan kita ni tuan-tuan nak buat 70 rakaat berapa jam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Dah, muslimat bangun, sembahyang dah, apa dah, uzur ustaz. Tapi tafakkur sa'ah, berfikir 1 saat fi khalqillah, di atas perkara-perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khairun, lebih baik daripada total solat 70 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sekurang-kurangnya saya nak share dengan tuan-tuan satu ilmu yang begitu hebat bagi tuan-tuan yang bangun malam tak tahu nak buat apa. Dah, tuan-tuan bangun malam, contoh muslimat yang uzur tak tahu nak buat apa. Siapa nak saya share satu ilmu yang hebat. Ilmu ni, sebab tu saya kata pada mukadimah tadi, saya tak nak Allah Ta'ala bagi faham. Ya? Sekejap. Dia ada lekat kat mulut.
Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, muqaddimah tadi, saya tak nak Allah Ta'ala beri faham. Saya tak nak. Bahkan saya nak Allah Ta'ala bantu kita untuk buat tindakan yang tu lebih baik. Sungguh-sungguh saya nak berdoa kepada Allah. Saya nak bertawassul pada pagi ini dengan keberkatan kita baca kitab Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, ulama yang begitu alim dan hebat dan wara'. Ya Allah, dengan keberkatan ulama ini, ya Allah, kami mengambil ilham dan ilmu daripadanya. Bantu kami dengan perubahan. Perubahan ni macam mana? Bila tuan-tuan bangun pagi, contoh pukul 4, pukul 5 pagi, bangunlah paling kurang pukul 5 lah. Pukul 4 sangat takut letih nanti. Bagus, tak ada masalah. Bangun pukul 5 pagi. Bila bangun pukul 5 pagi, bagi muslimat yang uzur, tuan-tuan tak tahu nak buat apa, antara kaedah yang tuan-tuan boleh buat, yang walaupun ilmu ni tuan-tuan, saya belajar daripada teori Dr. Azan Osman, daripada kaedah Sifun Najib Asadok, dan saya baca beberapa buku-buku billionaire. Walaupun mereka ni bukan Islam, tapi saya yakin tuan-tuan, ilmu tu ilham daripada Allah. Walaupun mereka tu, Dr. Azan tu Islam lah, saya kata buku-buku, contoh saya baca buku Robin Sharma. Macam mana dia buat amalan, dia bangun pukul 5 tuan-tuan, pukul 4.30 dia dah bangun. Apa amalan yang dia buat? Dan saya rasa, bukan saya rasa, bila kita buat benda tu, memang Allahumma salli ala Muhammad, macam mana Tuhan boleh train minda kita, macam mana Tuhan boleh bangunkan dirinya kita, dan macam mana Allah Ta'ala boleh bantu kita tuan-tuan dalam kehidupan seharian ini dengan cara yang begitu hebat. Jadi diorang bangun pukul 4.30. Dan Alhamdulillah, walaupun Robin Sharma ni kafir tuan-tuan, Alhamdulillah orang yang bukan Islam, tetapi kalau tuan-tuan baca buku beliau, The 5 AM Club, 5 AM Club, pukul 5 pagi. Macam mana dia boleh buat dalam dunia ni, dia buat club 5 pagi, club jam 5 pagi. Apa yang dia ajar, dia tulis waktu pray tu ikut agama masing-masing lah. Tengok dia hormat agama Islam. Kemudian cuba tuliskan 10 benda yang kita dah buat untuk kita bersyukur, dan 10 benda yang kita akan buat. 10 benda yang kita dah buat untuk kita bersyukur, dan 10 benda yang kita akan buat untuk kita nak capaikan matlamat, sekurang-kurangnya seminggu ataupun sehari. Itulah amalan mereka. Bangun pukul 5 pagi, dan yang yoga lah, yang tafakur lah. Maka ini juga konsep tafakur. Islam pun mengajar kepada kita, antaranya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu, bangun pukul 5 pagi, fikir, ya Allah, apa 10 benda yang best yang aku dah buat dalam minggu ni ataupun semalam. Dan kalau rasa tak banyak, panjangkan lagi sebulan ni, ya Allah, apa yang rasa benda yang best. Dan antaranya apa? Alhamdulillah semalam pagi-pagi dapat tengok program Ustaz Irwan, Santapan Rohani semalam. Lepas tu semalam juga Alhamdulillah, ya Allah, dapat beri sedekah. Cuba tarik balik. Ini juga tafakur yang best. Tuan-tuan buat bagaimana perubahan akan datang pada diri tuan-tuan, bila mana setiap yang tuan-tuan fikir tu, tuan-tuan datangkan dengan kesyukuran. Lepas tu tulis apa benda 10 yang aku nak capai dalam minggu ni. Contoh, dan besok hari Jumaat nak bersedekah lebih sikit. Tak pernah bersedekah RM51. Contoh, Waalaikumsalam rangka 5. Selalu bersedekah RM50. Aku nak bersedekah RM51. Lebih RM1 pun kira hebat dah. Jangan pandang nilai, pandang ikhlas. Lepas tu hari Sabtu ni pula ada program dengan Ustaz Irwan. Walaupun aku dah pergi dah program nak bagi solat, tapi tuan-tuan tanyalah Mak Ngah, Hajah Nur Hayati, Hajah Maskana, Puan Nur Hajah Nuraini, yang pernah attend program kami. Walaupun mereka dah datang program nak bagi solat berkali-kali tuan-tuan, mereka tak pernah merasakan program itu sama. Allahumma salli ala Muhammadin. Mereka yang pernah datang sekali, tuan-tuan tak akan nampak sekali saja. Tapi kalau tuan-tuan yang follow program kami, walaupun program nak bagi solat, belum cerita lagi level-level yang lain, tanya orang-orang yang biasa datang, mereka akan jawab, setiap kali datang kami tak pernah mendengar benda yang sama. Walaupun tajuknya sama, modulnya sama, tapi ilmunya berbeza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma tulis, besok bangun pagi pukul 5, ya Allah, tak kira ya Allah apa yang berlaku, aku nak hadir program nak bagi solat pada hari Sabtu ni bersama UIZ. Tulis 10 benda yang tuan-tuan nak capai. Dan sekurang-kurang tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat benda ini,
pada jam 5 pagi, Allahumma salli ala Muhammad, hamba percaya tuan-tuan itu merupakan amalan yang hebat. Sebab apa? Dalilnya ada. Dalilnya ada. Sabda Nabi SAW, tafakkur sa'ah, berfikir satu saat. Fi khalqillah, benda yang Tuhan nak jadikan, benda yang Tuhan telah jadikan, benda yang sedang Tuhan jadikan. Maka Allah, terima kasih pada Siti Nur Aisyah, itu lebih baik daripada sembahyang 70 rakaat. Tapi ingat, ingat, yang tak uzur tu pula jangan duk tafakur saya sembahyang tidak apa tidak. Sembahyang tu pula hebat. Dah, sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud jangan tinggal. Yang boleh sembahyang tu pula tak sahlah bangun. Tafakurlah, apa aku nak buat bulan ni? Apa aku nak buat minggu ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Dah, solatnya malas. Yang tu bukanlah kata salah, tetapi sekurang-kurangnya bangunlah walaupun 2 rakaat. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi artinya, apakah wasiat yang ke-6 yang kita dapat pada pagi ini? Walaupun sebentar, tak apa tuan-tuan. Dah, kita ni bukan nak lama. Kadang-kadang lama ni jemu. Biar sedikit tapi rindu. Kalau lama sangat jemu, biar sedikit tapi rindu. Jadi hari ni hamba tak masuk lagi poin yang ke-7. Dok berbebel setengah jam dah. Biarlah bebelan yang memberi manfaat daripada bebelan yang mungkar. Jadi madai pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan, mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala, yang tak baik itu pasti datang daripada kelemahan, kejahilan, kekurangan, kedaifan hamba sendiri. Dan hamba berdoakan agar Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Hamba tak nak poin ni Allah Ta'ala beri kepahaman. Ya Allah, aku tak nak faham, aku nak buat sahaja. Beri kami kekuatan, beri kami kesungguhan, bangunkan kami dan jagakan kami ya Allah sekurang-kurang jam 5 pagi ya Allah, sebelum kami nak mencapai kepada waktu subuh. Mudah-mudahan kami dapat qiyamul lail, menghidupkan malam. Kami dapat bertasbih, bertahmid, berzikir, solat. Yang paling penting bertafakur kepada kamu ya Allah, mengingat apa perkara-perkara yang kau telah berikan kepada kami untuk kami bersyukur. Kami muhasabah benda yang kami nak buat pada akan datang. Dan insyaAllah kita akan sambung besok pada yang ke-7 berkenaan kalam ataupun lidah kita ni akan menjadi sia-sia kalau tak ada benda ni. Yang tu besok. Jadi saya akan ubah tajuk live kita pada pagi ni. Ma'assalamah wa liqa bagi tuan-tuan yang terus nak belajar. Lepas ni ada pengajian bahasa Arab. Yang ni tak wajib. Tak wajib. Dan siapa nak belajar silakan. Dan saja saya nak buat live. Mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang kepingin nak belajar bahasa Arab, macam mana nahwu sorof ni, macam mana Quran tu boleh baris atas bawah depan belakang, macam mana kajian para ulama menghasilkan ilmu tata bahasa Arab yang hebat, hamba buat live pukul 9.30 tak lagi, standby. Dan yang tu tak wajib. Bagi tuan-tuan yang nak join, saya jemput. Yang ada urusan, persilakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tuan-tuan, besok saya nak launch khatam.my untuk tuan mula mendaftar program belajar sampai khatam. Dan akhir kalam, hamba rindu nak jumpa tuan-tuan pada hari Sabtu ni. Datang. Pakat-pakat datang tuan-tuan. Saya garanti dengan ilmu. Dan tak salah kita garanti dengan ilmu, bukan garanti dengan hamba. Hamba garanti tuan-tuan datang, banyak ilmu yang tuan-tuan dapat belajar, banyak kesan yang akan berlaku pada kehidupan tuan-tuan nanti. Dan yang paling penting, mudah kehidupan kita terus menerus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'assalamah wal liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.